Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, di atas segala kurniaan yang telah diberikan kepada kita. Masih lagi diberikan umur, diberikan peluang untuk melakukan amal ibadah, amal bakti kepada di dunia ini sebelum dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita semua pulang ke persinggahan, sebelum pulang ke alam yang dipanggil alam barzakh, iaitu di antara kehidupan dunia yang sementara ini dengan alam akhirat yang kekal abadi. Semua manusia pasti akan menemui tamat tempohnya ataupun habis umurnya. Berapa panjang umurnya sekalipun, berapa sihat dia sekalipun, pastilah akan sampai tiba waktu itu, dan yang akan dibawa ialah iman, amal yang soleh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga digolongkan orang-orang yang telah pun meninggalkan kita, yang mendahului kita. Ramai di kalangan alim ulama, di kalangan para orang-orang soleh telah menemui, telah pulang ke alam barzakh di bulan Ramadan al-Mubarak yang lalu. Dan juga sekarang kita di bulan Syawal. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan puasa 6 Syawal, dan juga meneruskan lagi usaha untuk meningkatkan iman amal kita, yang mana sangat penting bagi setiap orang. Jadi insya-Allah ini adalah merupakan rakaman yang pertama lah untuk bulan Mei ini, dalam situasi kuliah tidak dapat pula dijalankan di surau dan di masjid. Namun begitu, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya segala musibah, segala ujian, segala perkara yang berlaku ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dibuka kembali rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang Islam, kerana itu adalah satu keperluan yang sebenar, keperluan yang hakiki bagi orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, menunaikan solat fardu Jumaat di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, dengan keimanan dan ketakwaan, semua manusia, penduduk sesebuah tempat, penduduk taman, penduduk kampung, penduduk daerah negeri, maka sebab yang utama itu, maka akan dibukakan pintu rezeki dan juga keberkatan daripada langit dan bumi. Itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita masih lagi dalam bab lidah, iaitu anggota lidah yang perlu dijaga, yang perlu kita tahu bagaimana untuk menguruskannya. Untuk menggunakannya memang mudah, kerana lidah ini anggota yang lembut, anggota yang ringan.
anggota yang ringan. Ringan untuk buat kebaikan, ringan untuk buat amalan, dan juga ringan pula untuk tergelincir ke arah kata-kata yang akan menyebabkan, akan menyembamkan seseorang itu ke dalam api neraka. Sebagaimana di dalam satu hadis yang masyhur, hadis yang terakhir di dalam kitab Sahih Bukhari, bahawa zikir kalimah subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim merupakan kalimah yang ringan, dua kalimah yang ringan di atas lidah, namun berat di atas timbangan, dan juga sangat disukai, sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasihi oleh Ar-Rahman. Maka itulah kalimah subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Ringan saja di lidah, tak berat pun, namun begitu menghasilkan ganjaran, menghasilkan satu perkara yang sangat besar kepada orang yang mengucapkannya. Itulah lidah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lidah dan percakapan dan pertuturan. Ada orang di kalangan kita yang zahirnya kurang sempurna, dia cuma ada lidah tapi tak boleh berkata-kata. Maka itu dia walaupun nampak macam kurang, hilang satu nikmat, namun begitu pastilah ada hikmah yang sangat besar. Ada pula kelebihan sebenarnya. Kelebihan di sebalik kekurangan, iaitu dia tak terlibat dengan kata-kata yang sia-sia, tak terlibat dengan fitnah, tak terlibat dengan mengucapkan kata-kata yang akan dituliskan oleh malaikat Raqib dan Atid sebagai satu bebanan kepada orang yang mengucapkannya. Kata pengarang kitab Penawar Bagi Hati, wa nafa'allahu bihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, iaitu pada fasal yang ketiga dalam menyatakan tentang lidah. Beliau membawakan riwayat daripada Imam Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi dan Tabarani, dan juga Abu Shaykh dan Syekh Imam Ibnu Abi Dunya, riwayat daripada Hadrat Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, berkata keduanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Artinya, jauhkanlah oleh kamu akan diri kamu dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat, kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Dikatakan bersangatan iaitu lebih memudaratkan, lebih berbahaya. Dikatakan bagi Nabi SAW, iaitu baginda Rasulullah SAW, ditanya, betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina? Bagaimana pula mengumpat jadi lebih berat daripada berzina, sedangkan berzina dosa besar? Dikatakan bagi Nabi SAW, baginda bersabda bahawasanya seorang lelaki terkadang berzina ia dan bertaubat ia, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya, dan bahawasanya mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampun atau memaafkan baginya oleh orang yang diumpatnya. Jadi berkenaan dengan mengumpat ini, mengumpat ini adalah satu perkara yang kita perlu muhasabah, satu perkara yang saya dan kita semua perlu memikirkanlah kembali, kerana di dalam situasi, di dalam suasana akhir zaman, suasana moden kita ini, bukan setakat dengan lidah kita,
ia berlaku uh, dengan lidah uh, dengan lidah digital, dengan lidah alam maya, lidah yang bercakap-cakap di alam maya. Namun ia boleh berlaku akan menyebarkan kebaikan, ataupun na'udzubillah dengan lidah alam maya ini akan berlaku juga kejahatan, fitnah yang disebarkan. Jadi memang kita perlu berhati-hati dan untuk menyebarkan perkara-perkara ini. Dan sebenarnya ghibah ini, mengumpat ini adalah satu perkara yang betul. Perkara itu memang benar berlaku kepada seseorang itu, dia memang melakukannya. Seorang saudara kita, kawan kita yang kita kenal ataupun kita tak kenal, memang betul melakukan perkara itu. Dan kita menyebutkan di belakangnya, kita menceritakan di belakangnya, kita mengaibkan dia di belakangnya, yang mana kalau dia dengar, dia pasti tak suka. Sebab itu ada ulama yang mengatakan, apabila kamu melihat ada satu keburukan pada seseorang, satu kelemahan yang kamu ingin tegur, maka pergilah kepadanya dan tegurlah perkara itu tanpa merendah-rendahkannya. Dikhawatiri keburukan yang ada pada orang yang kita lihat tu, kita tengok dia buat keburukan tu, dan dalam hati kita ada rasa tahqir, rasa dia ni lebih teruk, rasa dia ni orang yang tak baik, entah apalah akan berlaku pada dia. Namun begitu, na'udzubillah, tak mustahil dengan sebab perbuatan kita itu, dengan pandang rendah kita itu, dengan su'uzzan kita, buruk sangka kita, ia akan berlaku. Kita akan diuji pula dengan perkara tersebut. Jadi itu antara kaifiat dan adabnya menghadapi ataupun mendakwah, mengajar seseorang kepada kebaikan, membetulkan seseorang kepada mencegah seseorang daripada keburukan. Jumpa secara berdepan ataupun bawa dia ke tepi. Jika perkara itu sesuai, ditegur di tepi. Tapi kalau secara terang-terangan orang lain dah tahu perkara yang salah, maka ditegur juga dengan cara terang-terangan di hadapannya dan di hadapan orang yang mendengar perkara itu, secara dengan cara yang betul lah, dengan cara yang tidak mengaibkannya ataupun yang tidak berlebih-lebihan. Ada kadang perkara yang berlaku, dan kalau sesuatu keburukan, kejahatan itu tidak benar, tak dilakukan oleh seseorang saudara kita, lalu kita menuduhnya, itu bukan mengumpat dah, itu dah boleh jadi fitnah. Boleh jadi fitnah. Dan kita pula di zaman kita ini, yang merisaukan ialah kadang-kadang perkara yang tersebar itu tak betul sepenuhnya. Katakanlah yang tersebar itu memang keburukan, kelemahan pada seseorang. Namun begitu, daripada 5 perkara kita pula tambah, kita goreng pula, kita bagi sedap rasa, kita tambah perisa, jadi 10 perkara, sedangkan yang betul tu 5 saja. Itu satu hal, mana mengumpat ataupun menceritakan tentang orang tu satu hal. Dan telah menambah pula perkara yang tak benar berlaku pada dia. Jadi siapa nak tanggung? Siapa yang menanggung? Ya, orang yang terlibat itu, yang mengucapkannya, yang melakukan perbuatan mengumpat, yang memfitnah, dia secara peribadi telah bersalah dengan orang itu. Sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kadang-kadang orang berzina itu, maknanya ada sebahagian orang berzina dan sepatutnya kembali bertaubat kepada Allah, lalu insya-Allah Allah menerima taubatnya. Tapi dosa dengan manusia, dosa mengumpat, dosa fitnah ini perlu minta maaf kepada orang itu. Itu yang susah tu. Itu yang lebih susah, sebab nak kena jumpa orang, macam orang berhutang lah. Orang berhutang dari segi apa? Dari segi harta, ataupun ada buat salah, ada menzalimi, ada membuat kezaliman, ada memukul, ada menyusahkan, maka secara peribadi perlu meminta maaf dan menebus balik. Orang yang bertaubat, yang menzalimi orang, yang ambil hak orang, bila bertaubat,
dengan taubatan nasuha, maka bukan setakat dia memohon keampunan daripada Allah, dia dan juga dia berazam untuk tidak mengulangi, tetapi juga dia perlu jumpa orang yang dizalimi, yang disakiti, yang dihutangi, lalu membayar kembali, memulangkan kembali hak-haknya. Itulah baru taubat yang sebenar. Jadi selagi tak bertaubat, dan memang ada contoh-contoh orang yang memang apabila dia telah berlaku salah faham, telah berlaku fitnah, telah berlaku mengumpat, maka dia pergi minta maaf. Dia ambil peluang untuk minta maaf. Ada berlaku, kalau kita lihat, ada ustaz, ada ustaz yang dia buat perkara itu mungkin secara terang-terangan, ada orang yang pernah tengok, pernah tahu, tapi ianya mungkin fitnah ataupun tak betul sepenuhnya, ataupun tak seperti yang kita sangka, maka dia ambil peluang untuk meminta maaf. Kalaulah perkara itu betul pun, kejahatan itu betul dilakukan, maka kita tidak ada kaitan daripada segi itu dan tak akan bersangkut, tak akan membawa ke alam, tak akan bawa kepada mahsyar nanti. Maka begitulah ditamsilkan, diberikan perbandingan kenapa dosa mengumpat ini berat, kerana tidak berlakunya permohonan maaf terhadap orang yang diumpati, terhadap orang yang difitnah. Dan seperti menyalahi janji, dan antara perkara yang dilakukan oleh lidah ini juga, yang merupakan perkara dosa berat yang dilakukan oleh lidah, ialah memungkiri janji, menyalahi janji, yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Pengkhianatan lidah, mana gunakan lidah untuk berjanji dengan beberapa dengan berjanji itu kerana ada hilahnya, lalu memungkiri janji. Dan ia juga merupakan salah satu daripada tanda-tanda munafik, tanda-tanda sifat kemunafikan ada pada seseorang. Ayatul munafiqi, sabda Nabi SAW, ayatul munafiqi thalathun, idha haddatha kadhiba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha tumina khana. Artinya, tanda munafik itu ada 3. Apabila bercerita, ia nescaya berdusta. Dan apabila menjanjikan ia akan kebaikan, nescaya menyalahi, dan menyalahi ia akan janjinya. Dan apabila dipercayai, diberi amanah, diberi kepercayaan, akan dia nescaya khianat ia. Artinya tidak menunaikan ia akan barang yang dipercayai itu padanya. Jadi di sini dua perkara, dua dosa yang dilakukan oleh lidah, yang mana ia menyebabkan seseorang itu jatuh dalam lembah kemunafikan. Yang pertama, apabila bercerita, berbohong. Asalkan nak cerita, asalkan nak berborak, asalkan nak bagi tahu orang, adanya kebohongan. Ini adalah tanda-tanda munafik dan dosa lidah yang berat. Ringan saja lidah itu mengucapkan kebohongan, tapi berat tanggungannya nanti. Berat tanggungannya. Dan apabila berjanji, maka menyalahi janji. Apabila janji itu diucapkan dengan lidah, janji diucapkan terhadap manusia dengan kepentingan tertentu, dengan kepentingan dunia yang tertentu, lalu tidak ada niat ataupun sebenarnya bukanlah untuk tunaikan janji pun, maka lalu dosa berjanji dan tidak menunaikan janji ini merupakan salah satu tanda munafik, salah satu dosa besar, salah satu kejahatan yang dilakukan oleh lidah. Dan seperti berbantah-bantah
dan berkata-kata pada barang yang tidak memberi faedah. Berbantah-bantah ini juga adalah satu perkara, satu perbuatan lidah yang menyebabkan keburukan pada seseorang. Yang membantah itu anggota, yang menurut untuk tidak taat itu juga, yang membantah itu lidah, yang menurut untuk tidak taat itu anggota tubuh badan. Janganlah kita jadi seperti Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam, yang mereka ini suka berbantah-bantah, mereka suka menyalahi perintah Nabi mereka, dan mereka selalu berselisih, selalu engkar, selalu menolak perintah Nabi-Nabi mereka. Janganlah kita jadi seperti itu, sebagaimana yang disebutkan berkenaan dengan mereka di dalam Al-Quran, berkenaan dengan mereka di dalam hadis Nabi SAW. Maka pengajaran untuk kita umat akhir zaman ini, janganlah kita berbantah-bantah, saling bantah-membantah ataupun saling berselisih pada satu-satu urusan. Tidak ada kesatuan dan tidak ada ketaatan. Dan juga ada satu hadis yang merupakan salah satu hadis yang dimuatkan dalam kitab Matan Arba'in, hadis 40 karangan Imam Nawawi rahimahullah, iaitu min husni, Nabi SAW sabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Artinya, sebahagian daripada kebaikan Islam seseorang itu ialah meninggalkan ia akan barang yang tidak memberi manfaat akan dia pada dunia atau akhirat. Ini adalah satu perkara yang akan menyebabkan seseorang itu memperelokkan Islamnya. Seseorang Islam itu jadi orang Islam yang bagus, jadi orang Islam yang elok, jadi orang Islam yang mulia, ialah dengan meninggalkan perkara yang sia-sia. Kalau dalam percakapan, maka percakapan yang isinya tak ada memberi manfaat kepada urusan dunia yang perlu dibuat, dan juga tak ada manfaat, lebih-lebih lagi tak bermanfaat lah untuk akhirat. Sebab tu dalam hadis yang saya ada bacakan di awal mukaddimah tadi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap perkara yang baik. Hendaklah apa yang dia cakap semuanya khair, perkara yang baik. Itu ciri-ciri yang besar, ciri-ciri yang penting, yang perlu diusahakan, yang perlu diperbetulkan untuk seseorang Islam itu memperelokkan keislamannya, memperelokkan dirinya sebagai seorang Muslim. Sebagaimana sifat Nabi SAW, baginda ini kalau di pasar pun, baginda bukan orang yang berteriak, baginda bukan orang yang menjerit-jerit, baginda bukan orang yang meninggi-ninggikan suara, bukan orang yang menengking ataupun bercakap kasar pada orang. Itu sifat yang memang ialah sifat Nabi SAW. Maka oleh itu kita sebagai umat baginda perlu membawa diri kita, perlu mengislah, memperbetulkan diri kita ke arah percakapan yang baik, dan mengelakkan diri pada percakapan yang sia-sia, tidak ada faedah dunia akhirat, dan juga mengelakkan diri daripada dosa dan kekotoran lidah seperti mengumpat, menfitnah, bercakap bohong, memungkiri janji, dan perbuatan sifat mazmumah yang lain. Dan orang yang menjaga percakapan ini, maka dia selamat. Orang yang jaga lidah dia, sebagaimana sabda Rasulullah, perintah Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, pegang lidah ini, iaitu tahan daripada mengucapkan perkara-perkara yang membuatkan seseorang itu terjerumus ke lembah dosa, lembah kejahatan. Jadi lidah ini walaupun dia kecil tapi dia penting. Bahkan dia itu ibarat monitor
ataupun juru cakap. Memanglah juru cakap, dialah wakil pada keseluruhan anggota kita. Dialah wakil pada hati kita. Dia adalah wakil pada hati kita. Bahkan bila tahan lidah daripada keburukan, maka dapat menahan daripada kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan anggota badan yang lain. Bersambung hadis tadi, hendaklah kamu, barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia ucapkan perkara yang baik. Dia usahakan untuk cakap perkara yang baik-baik saja. Kalau tak dapat, maknanya kalau tidak ada perkara yang baik nak diucapkan, ataupun tidak terlintas, ataupun sedang tidak ada ilham, ataupun bukan menceritakan kepada orang perkara-perkara yang baik, maka awliyasmud, hendaklah dia diam. Mana diam tu lagi selamat. Dan kita lihat kelebihan juga kepada orang-orang yang pendiam. Orang-orang yang pendiam, kelebihan kepada mereka, ataupun itu memang usaha mereka. Mungkin dia bukanlah seorang pendiam, dia pun boleh bercakap, dia pun nak bercakap, dia pun nak bercerita, tapi kelebihan dia jaga mulut, dia jaga lidah, maka terselamatlah. Kalau kata orang yang banyak bercakap, banyak bercerita, banyak berjanji, tak selamat daripada katakan 20 ancaman dosa lidah. Tapi orang yang diam ini, yang sekali-sekala bercakap, yang cakap ada keperluan sahaja, maka dia mungkin selamat. Mungkin dia berhadapan dengan 2-3 perkara saja, 2-3 risiko dosa lidah sahaja, maka dia lebih selamat daripada orang yang banyak bercakap. Kerana lidah ini, percakapan kita, ayat-ayat yang keluar daripada lidah kita, semuanya akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Jadi janganlah kita sebagaimana kata pengarang, di dalam berkenaan dengan malaikat Raqib dan Atid ni, ada pengarang menyebutkan bahawa janganlah kamu menyebutkan, elakkanlah, jauhkanlah diri kamu daripada menyebutkan kejahatan lidah yang mana akan menyebabkan malaikat itu menulis ataupun bekerja semata-mata untuk menulis kejahatan ataupun perkara-perkara buruk yang keluar daripada lidah kamu, ayat-ayat yang buruk, ayat-ayat yang tak bagus, dan kita akan bawa di dalam, yang kita akan ambil di dalam buku amalan kita. Setiap orang akan dapat buku catatan amalannya, maka hendaklah dia mengurangkan ataupun menghilangkan catatan tentang dosa-dosa lidah. Berkata berkata seorang imam, seorang ulama, kata seorang penyair, syair, luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah. Maknanya boleh sembuh, boleh sembuh walaupun parah, walaupun sakit. Tetapi tiada sembuh yang dilukakan lidah. Sebagaimana paku apabila dipakukan ke dinding, dan kemudian dengan sebab itu dinding itu akan dilubangi, akan akan rosaklah. Bila dicabut kembali, walaupun telah dicabut, maka lubangnya kekal, rosaknya kekal. Begitulah perkataan-perkataan yang menyakitkan hati saudara kita yang diucapkan itu, walaupun telah lama berlalu, walaupun mungkin dah minta maaf, tapi dia masih melekat, dia masih terluka, dia berbekas. Lebih
sakit lagi, lebih berbekas lagi daripada bekas kesan luka di tubuh badan. Wallahu alam. Semoga kita dapat manfaat daripada muzakarah ataupun pembacaan kita daripada kitab Penawar Bagi Hati pada pagi ini, insya-Allah. Bertemu lagi pada rakaman yang akan datang. Semoga kita semua mendapat kasih sayang Allah, rahmat Allah, keselamatan daripada fitnah, wabak dan juga ujian yang melanda kita ini, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.